Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Alright, hari ni kita sambung kita punya satu topik untuk conic chapter 4. Kita akan tengok parabola. Okay, so sekejap lagi kita mulakan. Harap semua dah ready dengan nota lah. Okay. Okay, so ni adalah soalan apa kita punya page 27. Topik dia adalah parabola. So kita tengok the equation of parabola with vertex HK and focus H tambah P K. So vertex dia ada apa, parabola ni ada dua jenis lah. Satu jenis yang pertama sama ada open left ataupun open right. So kat atas ni open right, bawah ni open left. Boleh. So bentuknya kita ada equation lah. So equation untuk parabola yang open left and open right adalah y minus k square is equal to 4px minus h. So ni adalah parabola yang open right or open left. Kenapa open right, open left? So kita tengok open right, open left dia bergantung kepada y square ataupun x square. Apa yang kita jelas, x square adalah graf senyum atau graf masam. So open up, open down to x square lah. So y square beza dia y square open left, open right. Okay. So kita bagi jelas dulu equation of parabola with vertex h dengan k, h dengan k. So h ni basically x coordinate, k adalah y coordinate. So x minus h, y minus k. Kalau perasan lah, y ni ada k, so k akan duduk dekat y coordinate, x minus h. So x ni akan jadi x coordinate. Okay. So kita kenal dulu parabola, nak ikutkan kalau apa ni, kalau ellipse kita ada vertices, kita ada foci, kita ada apa ni, kita ada center. Kalau kita tengok untuk parabola, dia ada vertex, dia ada focus. Vertex ni adalah bucu lah, sama juga macam case vertices. Boleh? Dia ada vertex, dia bucu kat ujung ni. So kita kenal dulu vertex dia duduk kat sini, focus dia duduk kat dalam. Focus mesti duduk kat dalam. Parabola ni kita biasa jumpa dekat piring astro. Tu bentuk parabola lah tu. Boleh, bentuk parabola. So kalau sebelum ni kita tengok apa ni, ellipse, bentuknya macam bola rugby. Boleh, bentuknya macam bola rugby. Okay, so kita tengok. So ni adalah vertex dia, ni adalah focus dia. Focus always duduk dalam always duduk dalam. Okay, so kita tengok dulu. Vertex adalah H tambah K. Sorry, vertex adalah HK. So HK boleh datang daripada yang dalam ni lah. X tolak H, H dalam ni. Y tolak K, K dalam tu lah. Okay, focus pula bergantung kepada open right or open left. So kalau jenis yang open right or open left, axis dia adalah dekat axis yang parallel to x axis. Boleh, ataupun dia horizontal lah. So bila horizontal, koordinat yang akan effect kat sini adalah koordinat x. Boleh, koordinat x akan effect kat sini. Lepas tu kita kena kenal juga p kat sini. Kalau kita perasan lah, y tolak k square sama dengan 4p x minus h. So ada p kat sini. So p ni apa? P adalah distance from vertex to focus, dan P juga adalah distance from vertex to directrix. So directrix, kalau kita tengok kat sini dia ada directrix kan. Directrix ni kalau focus x, h tambah p, h tambah p. So h dia adalah x, so tambah p ni jarak dia adalah p lah. Boleh. Directrix pula dia sama, dia sebelah sini, cuma sebelah kiri lah. Okay, ni P dia. So kalau kita tengok kat sini, P adalah distance from vertex to focus, vertex to focus, vertex to directrix. So nilai P lah. So kita tengok balik. Fokus kita dekat parabola adalah vertex
focus, satu lagi directrix. Boleh ada 3 orang cakap properties dia lah ataupun karakter dia untuk parabola. Okey, so kita tengok ni kalau dia open right lah. Cuba kita tengok open left. Open left pun sifat dia samalah. Vertex dia kat sini, boleh vertex dia focus always kat dalam curve ni. Dia duduk belah dalam. Okey. So focus kalau kita tengok kat sini focus H tambah P, tapi P kat sini P negatif lah. Boleh P negatif. Kalau ikutkan, kalau sebelah kiri tolak lah kan. Sebelah kanan akan tambah, tapi sebab P negatif dia akan jadi tambah kat sini nanti. Dia jadi macam ni, X, H, tolak. Lepas tu tolak P, dia akan jadi tambah. Duduk belah kanan lah. Yang ni pun samalah. Dia sebenarnya H tambah, tapi sebab ada tolak P. Okay. So dia duduk belah kiri. So ni open left. Bentuk sama, dia ada focus, dia ada vertex, dia ada directrix. Directrix ni kena ingat dia adalah satu garisan. Boleh, directrix tu adalah satu garisan. Directrix. Kalau ikut kat sini dia buat dotted line kan? Buat dotted line. So tiada keperluan kita buat apa? Buat garisan dekat aksis sini. So bagi cikgu ada 2 ni je cukup. Kita ada axis of symmetry dia. Axis of symmetry. Lepas tu kita ada directrix cukup. Directrix. Okey, so ni adalah open right and open left. So setakat ni cikgu rasa boleh faham Kita ada open right, perlu ada focus, vertex and directrix. Sama juga untuk open left, kita ada focus, kita ada vertex, kita ada directrix dan ada satu lagi karakter dia adalah axis of symmetry. So 4 lah sebenarnya. Key point untuk parabola, key point dia mesti ada vertex, mesti ada directrix. Yang ketiga mesti ada focus. Satu lagi boleh kita tambahlah ni extra lah, ni adalah axis of symmetry. Boleh axis of symmetry untuk left open right adalah parallel to x-axis. Okey, kita teruskan lagi, kita tengok. Ni bentuk satu lagi macam cikgu cakap tadi. Kalau y square, bentuk dia open left, open right. Kalau x square dia adalah kuadratik. So boleh bayang dah lah bentuk dia. Open up, open down. Upward or downward. Okey, so masih lagi kita pakai benda yang sama tadi. Bezanya tadi ada y square kat depan, x minus h square. Untuk open up ni dia akan jadi x minus h square. Kalau kita tengok yang open left, open right tadi, y minus k square. Boleh, y minus k square dia start. Yang ni x minus h. So h ni akan jadi x coordinate, k ni akan jadi y coordinate untuk dia punya vertex nanti. Okey, so fokus dia kita boleh tengok kat sini lah. So vertex h dengan k masih lagi sama. Fokus dia pula sebab axis of symmetry dia dah berbeza. Tadi horizontal, sekarang vertical. So h dia akan jadi belah y yang akan affected. So k tambah p. So k tambah p, kena ingatlah p ni adalah distance. P kena ingat sekali lagi, p adalah distance from vertex to directrix. Dan P juga adalah distance from vertex to focus. Okey. So kita tengok kat sini lah. Sini adalah P. Jarak daripada sini adalah P juga. Tapi gambar kita ni, sebab gambar kita dia nampak macam P yang atas ni lagi besar daripada P yang bawah. Sorry, P atas lagi kecil daripada P bawah kan. Sebenarnya nilai ni samalah. Okey, nanti kita cuba tengok dekat contoh nanti. Okey. So awak tengok kat sini nilainya P. So P
So sepatutnya sini P tambah lah, K tambah P. Lepas tu sini akan jadi K tolak P jarak dia. Sebab P kan. Okay, so kita tengok ni open upward, kita tengok ni open downward. Bentuk yang sama. So ni bentuk yang sama cuma ke bawah. So bentuk yang sama cuma ke bawah. Ingat fokus duduk belah dalam. Directrix akan duduk belakang kepada vertex. Sama juga kalau ikutkan formula ni, H, K tambah P. Dan K ni tolak P sebenarnya. Dia K tambah sebab negatif P. Sini sama jugalah. Sebenarnya dia K tolak tapi tolak P. Sebab apa? P kita negatif. Okey. So yang tu tak ada isu sangat. Sekejap lagi kita tengok. Cuma kena pastilah. Yang pertama dia punya bentuk adalah y minus k square is equal to 4p. Ada 4p kat depan. X minus h. Yang mana x mesti dengan h. Yang mana y mesti dengan k. Lepas tu yang ni pula dia ada x minus h square sebab x dengan h. Lepas tu ingat ada 4p. Y minus k. Y dia mesti dengan k. Okay. So kita tengok kat bawah ni lah sikit. Dia cakap kalau equation of parabolic, kita ada y minus k square, yp, 4p, x minus h. Yang ni kalau open left atau open right. Kalau x minus h square is equal to 4p, y minus k. Ni adalah open up atau open down. Dan kita boleh tulis, ni bentuk general form. Boleh, general equation dia. So ni general equation dia. General equation ke general form ke samalah. Ni general Sorry, ni adalah standard. Sorry, ni standard. Apalah. So ni standard. Ni standard form. Boleh. Yang ada kat bawah ni namanya general form. So ni adalah general form. So nak bezakan general form untuk untuk circle, general form untuk circle mesti dia akan jadi x square tambah y square. Boleh? Ni circle. Lepas tu adalah belakang ni. Kalau ellipse dia punya general form dia akan ada a x square tambah b y square plus dot lah. Yang mana a dengan b ni tak sama. Dia dah dapat beza lah. Kalau circle, kalau ada 3 dengan 3 kat sini tu circle lah tu. Kalau ada 3 dengan 9 tu akan jadi ellipse. Beza dengan parabola dia akan ada salah satu je. Ada y square, ada x square. Dia ada x square, ada y square. So kalau awak tengok kat sini, circle dia punya dia punya general form x square, y square. Ataupun dia buat sini 3 x square, 3 x square kan. 3 y square. So nilai koefisien dia tu sama. Tapi ellipse dia mesti A dengan B ni tak sama. Okay. So harap jelas dekat general form tu kat situ. So general form Kalau untuk parabolik dia hanya ada salah satu saja, y square ataupun x square. Okay. So kita pergi kepada example. Soalan dia minta kita statekan dia punya vertex. Boleh? Dia punya vertex fokus dengan directrix. Dia minta kita kita state sahaja. Dia tak minta kita lukis lagi. Nanti akan ada soalan yang akan melibatkan sketching lah. Okey, so yang pertama kita ambil yang pertama dulu So yang pertama kita ada y minus 2 square is equal to 12x minus 3. So bentuk dah ada, cuma kalau kita adjust sikit supaya ada 4 kat depan. Kena ingatlah kena ada 4 kat depan. So ni adalah 4 darab 3 dapat 12. So x tolak 3. Okey. So bila kita kenal pasti yang 3 ni adalah nilai P. Boleh? Yang 2 ni adalah K. Yang sini adalah H. Boleh? Daripada sini vertex dia adalah ataupun tulis V macam ni So adalah 3 2. Ingat H dulu baru K. So 3 2 dah settle vertex. Boleh? Lepas tu dia minta fokus. So fokus kita tengok bentuk dia. Ni adalah P nilainya positif. So dia mesti ke sebelah
kanan. Boleh? Duduk sebelah kanan. Bila sebelah kanan, fokus dia duduk kat dalam. So, kena tambah. Tambah kat mana? Tambah dekat X. So, V fokus adalah F. Kita ada 3 tambah 3, 2. Boleh? So, yang akan affectednya dekat X coordinate. So, kita ada F adalah 3, 3, 6, 6, 2. So, directrix pula. Directrix, dia duduk belah belakang. Duduk belah belakang ni. So, tadi kalau sini tambah, sini kena tolak lah. So, tolak 3. So, directrix kita ada Y. Sorry, sebab dia bentuk macam ni. So, X. X sama dengan 0. Boleh? Mana datang X sama 0? X. Tengok X koordinat. Kita ada 3. So, 3 tolak dengan nilai P. So, 3. So, jawapan dia 0. Boleh? So, ni adalah 6, 3. Sini adalah 3, 2. Sorry, ni adalah 6, 2. Sini adalah 3, 2. Sini adalah X sama dengan 0. Okey. Boleh? Okey. Yang kedua. Sekejap. Kita turunkan yang ni. Okey, kita turunkan yang ni. Jadi kita buat example yang kedua tu. Okey. Now kita tengok yang kedua. Boleh? Yang kedua, kita ada X minus 1 square equal to 5Y plus 2. Kenal dulu sebab dia X minus 1 square. Bila square, X square dia akan open up ataupun open down. Tapi untuk kes ni adalah open up lah. Sebab dia positif kat depan ni. Okey. So, kita ubah dulu bentuk dia. X minus 1 square. Ingat ada 4. Boleh? Ada 4. Kod mana-mana pun mesti 4 kepala dia. So, ni adalah 5/4 lah. So, Y tambah 2. Okey. So, ingat nak cari vertex. Tengok Y dengan X je. So, vertex adalah X dulu. 1, negatif 2. Boleh? So, vertex adalah 1, negatif 2. Okey. Lepas tu, kita tengok dia punya nilai P. So, P dia adalah 5/4. Ingat fokus duduk kat dalam. Directrix duduk kat luar. So, kena tambah. Tambah yang mana? Tambah yang dekat Y. So, fokus adalah, ataupun F kat sini. X tak berubah. Negatif 2 tambah 5/4. Boleh? Lepas tu directrix pula. Directrix adalah satu line. Boleh? Satu line dekat sini ni sama dengan Y equal to apa? So, tulis dalam bentuk Y. Y yang berubah lah. Negatif 2 tolak 5/4. Okey, kita finalisekan sikit jawapan dia. 1. Sini adalah negatif 3/4. Sini kalau kita tolakkan dapat negatif 13/4. Okey. So, dah ada vertex, ada fokus, ada directrix. Okey. So, harap setakat ni faham untuk dia punya example yang pertama mencari vertex, fokus dengan directrix. Okey, fokus, directrix, vertex. Ni vertex. Boleh? Vertex ingat ambil H dengan K sahaja. Mudah je. Okey. Kita tengok example 2. Boleh? Kita tengok example 2. Dia minta kita sketch the graph Y minus 2 square. So, Y minus 2 square. Silap. Sekejap padam. Padam. Okey. Tu. Okey. Kita ada Y minus 2 square. Sama juga dengan 12 X minus 1. Dia minta show clearly the focus, the directrix of the curve. Sebelum tu tulis dulu Y minus 2 square sama juga dengan 4 times 3 X minus 1. Kenapa? Mesti kalau parabola mesti ada 4 kat depan ni. Boleh? Supaya kita boleh cari nilai P. Ni adalah nilai P. So, kita letaklah P sama dengan 3 kat sini. Sebelum kita sketch, kita kena pasti dulu dia punya vertex. So, vertex dia H dengan K. So, H dulu. H duduk dekat 1. Boleh. Lepas tu, K duduk dekat Y. So, 2. So, vertex dah jumpa 1, 2. Lepas tu,
kita boleh cuba lukis dululah. Okey, cikgu buat kat sini. Ada satu paksi. Y dengan X. Okey, sini Y. Okey, sini X. Okey, kenal dulu. 1, 2. So, 1, cikgu buat anggaran je. Sini 1. Sini 2. Sini. Boleh, sini. Lepas tu, kita punya parabola ni akan dapat lebih kurang macam ni. Kenapa? Sebab Y square. Y square adalah graf sama ada open left or open right. So, case kita ni open right lah. Boleh, graf kita dapat lebih kurang macam ni. Kita solidkan lah terus. Dah tahu dah sebenarnya bentuk dia macam ni. Lepas tu, pastikan awak buat axial for symmetry dia. Boleh, axial symmetry. Dia minta kita show clearly apa tu focus. Boleh, apa tu focus, apa tu directrix. Okey, so kita cari dulu. Ingat fokus duduk belah dalam. Belah dalam yang akan affected nanti adalah nilai X. So, focus F. So, 1 tambah dengan 3, 2. So, sini akan jadi F 42. So, 42 cikgu buat anggaran je lah. 42. Boleh. Ni fokus dia. Directrix pula kena tolak dengan P. X ke Y? So, sebab dia duduk dekat open right. So, dia akan jadi X lah. X apa? 1 tolak 3. Jadi, negatif 2. Boleh? So, cara tulis dia, X sama dengan negatif 2. So, macam ni. Tak perlu solid line tulis dalam bentuk dotted line pun cukup. Sebab kalau ikut dalam, kalau awak check lah dalam Desmos ke Photomax ke kan, Photomax ke punya apps, dia takkan tunjuk apa dia punya directrix. Tapi untuk kita punya bila minta kita sketch dan dia minta tulis fokus dengan directrix ni kena ada lah. So, benda ni macam asymptote lah dia punya perangai sama. Okey. So, kita tengok yang seterusnya kat sini. So, setakat ni cikgu harap boleh faham lah. Boleh. Dia minta kita show clearly. So, ni method dia melukis. Cukup ada bentuk dia. Ada axial symmetry. Nampak clearly fokus dia apa. Lepas tu, apa dia punya vertex. Dan directrix. Ada 4 benda cikgu cakap tadi. Kalau ikutkan kat sini, kena ada axis. Obviously lah, label axis. Lepas tu yang kedua mesti ada shape dia. Shape of parabolic tu lah. Parabolic. Kalau jadi bentuk lain, salah lah. Shape of parabolic tu. Yang ketiga, mesti ada axis of symmetry. Lepas tu, 4 kita ada directrix. Dan yang kelima, mesti ada focus. Yang tambah lagi lah satu. Vertex tu kena jelas lah. Vertex. Okay. Boleh. Complete. Okay. So, kita tengok yang seterusnya. Kita tengok kelas. Okay. So, kita cari vertex, focus, guna completing the square. Alright. So, kita ada example 3 kat sini. Example 3, dia cakap write down the equation given by parabola below in a standard form. Write down. So, maksudnya daripada bentuk general form, tukar kepada standard form. Lepas tu, find the vertex, focus, equation of directrix. Lepas tu, diminta kita sketch. So, ada beberapa step kat sini lah. Kena tukar dulu. This is a general form. Ni pun general form. Kemudian ni dua-dua general form. Kita nak tukar jadi standard form. So, kita pakai completing the square. Alright. So, kita tengok yang pertama. Kita tengok yang A dulu. So, A, kita ada X square tambah 8X tambah 4Y tambah 12. Sama dengan kosong. Memandangkan dia adalah X square. So, graf kita nanti akan fokus dekat sini. Square sama dengan 4P
Y tolak K. Mesti bentuk macam ni. Sebab apa? Sebab kita ada X square. So bentuknya macam ni lah. Alright. So kita start dengan completed square. Tapi cikgu alihkan dulu. X square tambah 8X sama dengan tolak 4Y tolak 12. Okey. So kita settlekan yang sebelah kiri ni dulu. X tambah 4 square tolak 16 sama dengan negatif 4Y tolak 12. Okey. So, siapa yang tak sure macam mana dapat ni? X cikgu ambil, 8 cikgu bahagi 2. So, hasil bahagi dengan 8 bahagi 2 ni dapat 4. 4 ni cikgu squarekan dapat 16. Tapi pastikan tolak lah. Cikgu pernah ajar benda ni. So, pastikan ingatlah. Dia macam shortcut kepada completing the square. Okey. So 16 cikgu hantar ke sana sebab nak dapatkan bentuk macam sebelah kanan ni. So X tambah 4 square sama juga dengan negatif 4Y tolak 12 tambah 16. Okey. So sini dapat negatif 4Y tambah 4. X tambah 4 square kat sebelah sini. Okey, so kita nak dapatkan bentuk macam sebelah sana juga. Cikgu akan dapat X tambah Y square sama dengan negatif 4 Y tolak 1. Alright, dah dapat bentuk yang kita nak lah. So daripada sini cuba kita comparekan. So X tambah 4 square sama dengan negatif 4 darab 1 Y tolak 1. So 1 kat sini mewakili P. Boleh mewakili P. Okey, so P adalah jarak daripada directrix kepada vertex, jarak daripada vertex kepada fokus. Okey. So kita tengok ni adalah X square dan bila kita tengok kita ada negatif kat sini. Kalau positif, graf dia ke atas ni positif. So graf kita negatif. Boleh? Graf kita negatif. So ke bawah lah. So fokus dia akan duduk kat dalam ni nanti. So kalau kita tengok fokus duduk dalam ni. Directrix akan duduk kat belah atas. So nombor 1 ni kita akan tolakkan, satu lagi kita akan tambahkan. Okey, kita start dengan vertex dulu. Boleh? Vertex kita ambil negatif 4 dan 1. Boleh? Oleh sebab dia atas dan bawah. So dia punya yang berubah adalah Y. So fokus kita akan jadi negatif 4. Kita ada 1. So 1 tolak 1. Fokus sebab apa dia duduk kat bawah. So tolak lah. Dia punya directrix pula. So directrix adalah Y. Y tapi sebab dia duduk atas, dia adalah 1 tambah 1. So kita kemaskan sikit. F sama dengan negatif 4 2 pula 0. Sini directrix Y sama dengan 2. Okey. Settle untuk cari vertex, cari fokus dengan cari directrix. Kita nak lukis pula. Okey. Cikgu lukis kat bawah ni lah. Okey. So ni part CY. Ni part CX. Part CY, part CX. Okey, so kita tengok negatif 4, 1. Negatif 4, 1. So negatif 4, 1 duduk sebelah sini. Negatif 4 kat sini. 1 kat atas. Cikgu ambil satu-satu. Sini adalah vertex. Sini adalah fokus. Boleh? Atas ni adalah directrix. Okey, directrix cikgu akan gariskan. Boleh? So ni Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Mana hilang Okey, Y sama dengan 2. Y sama dengan 2. Okey, lepas tu kat sini kita ada bentuk dia. Lepas tu kita ada axis of symmetry. Okey, siap. Sini Y sama dengan 2. Sini adalah negatif 4, 1. Sini adalah negatif 4, 0. Ni directrix. Ni directrix. Ni vertex. Ni fokus. Okey. Okey, tak oleh sebab tak muat, cikgu letak kat bawah. Okey, dekat ni cikgu rasa jelas kot. Boleh? Okey. So, cikgu bawa
example 4 ni ke bawah sekejap. Sekejap Jadi kita sambung. Kita sambung untuk Y pula tadi tu. Okey, dah ke bawah. Kita tengok yang kedua. Ni B Okey, B kita ada Y square tambah 8Y tolak 2X tambah 22 sama dengan kosong. Okey, perkara yang samalah. Bila Y square dia adalah Y tolak K square sama dengan 4P X tolak H. So, graf dia sama ada melintang. Open to the right or open to the left. Okey, so cikgu sambung. Y square tambah 8Y sama juga dengan 2X tolak 22. Okey, yang sebelah kiri kita akan buat completing the square. Dia akan jadi Y tambah 4 square tolak 16 sama dengan 2X tolak 22. Alright. So, kita settlekan Y tambah 4 square sama juga dengan 2X tolak 22 tambah 16. Okey. Negatif 22 tambah 16 dapat tolak 6 kat sini. X square. Boleh. So, masih lagi bukan bentuk ni. Kita ubah supaya jadi bentuk tu. Factorizekan 2. Jadi, X tolak 3. So, kita ada X tambah 4 square. Okey. So, kita mesti dapat juga 4 kat depan tu. Mesti dapat juga 4 kat depan tu. So, X tambah 4 square sama juga dengan ada 4. So, kes ni akan jadi setengah lah. X tolak 3. Oleh sebab dia positif, kita akan fokus kat sini nanti. Dan P dia adalah setengah. Okey. So, kita mulakan lah. Bila kita ada Y tambah 4 square. So, Y square lah senang cerita. Dia belah kanan. Fokus dia kat dalam, directric dia kat belakang. Boleh? So, yang ni nanti vertex akan tambah setengah. Lepas tu yang ni vertex akan tolak setengah. Okey. So, kita start dengan vertex dulu. Vertex kita dapat 3 negatif 4. Boleh? 3 negatif 4. Fokus sekarang ni X yang berubah. So, 3 tambah setengah. Negatif 4 dapat fokus. Directrix dia adalah X 3 tolak setengah. Okey, settlekan F 3 tambah setengah dapat 7/2. Negatif 4. X sama dengan 5/2. Okey, settle. Settle vertex dah dapat, fokus dah dapat, directrix pun dah dapat. Okey, kita fokus dekat macam mana nak lukis dia pula. Okey, so senang je lah bila dah ada semua benda tu kan. Okay, gariskan. Kita buat paksi X, paksi Y. Cikgu tinggikan sikit lah. Sebab dia macam kat bawah tu kan. Okey. 3 negatif 4. 3 duduk sini. Negatif 4 duduk bawah ni. Boleh. Okey. 3 negatif 4. Lepas tu 5/2. 5/2 atas sikit je. 5/2 belakang sikit je. Lepas tu 7/2 belakang sikit je. Okey, so graf kita sebab dia open to the right, kita pun buat open to the right. Sebelum tu kita buat axial symmetry dulu. Axial symmetry. Lepas tu kita ada directrix. Okey, directrix. Sini adalah X sama dengan 5/2. Sini adalah 7/2 negatif 4. Sini dia punya 3 negatif 4. So, kita start lah. Buat dia punya parabolik. Okey, dah siap. Boleh? So, ada Y-axis yang dilabelkan dengan X-axis. So, bentuk yang dah ada. Kita ada parabola open to the right. Kita ada vertex dia. Kita ada focus dia. Kita ada directrix. Directrix ingat, buat dotted line je. Okey, so kita dah tengok macam mana kita keluarkan daripada satu general form jadi standard form. Lepas tu dapatkan vertex, dapatkan focus. Lepas tu kita tengok next example 4.
Okey, untuk example 4 pula, dia cakap find the equation of parabola satisfy the following condition. Dia bagi vertex, dia bagi axis parallel to y axis. Axis kat sini dia nak mention sebenarnya adalah axis of symmetry. Boleh, dia dah ada vertex. Vertex tak kisah dia duduk mana pun. Boleh. Tapi yang pentingnya clue dia kat sini. Axis dia parallel to y axis. Andai kata cikgu buat ni dia punya y axis yang vertical, so ni axis of symmetry dia. So boleh bayang tak axis of symmetry dia kalau dah menegak macam ni, gambar dia mesti sama ada open upward, open downward. Dan dalam bayangan kita dah ada x tolak h square sama dengan 4p y tolak k. Kenapa? Open upward, open downward. Okey. Daripada sini kita pakai negatif 1, negatif 2. So kita masukkan. Bila negatif 1, negatif 2 kita masukkan, sini akan dapat x tambah 1 square 4p y tambah 2. Boleh? Jangan pergi square dua-dua. Salah lah nanti. Jangan square dua-dua. Dia akan jadi salah nanti. Okey, so sekarang ni kita dah dapat dia punya bentuk macam ni. Dia minta equation of parabola kan. X tambah 2, P belum ada tapi dia ada cakap passes through 3, 6. Boleh passes through 3, 6. Kita pun masukkan 3 dengan 6 ni dalam kita punya equation untuk dapatkan nilai P. Okey, masukkan 3. So kita ada 3 tambah 1 square 4P. Lepas tu 6 tambah 2. Boleh? So sini akan dapat 4 square dapat 16. So sini 4P, 6 tambah 2 dapat 8. Boleh? Okey. So sini 16 bahagi 8, sini 4P. Boleh? So kat sini kita boleh dapat P sama dengan, kita bahagikan 16 bahagi 8 dapat 2. 2 bahagi 4, so P setengah. Boleh? Kita boleh tulis kita punya x tambah 1 square sama dengan 4 darab setengah y tambah 2. So maksudnya kita dapat 2y tambah 2. Sini x tambah 1 square. Okey. So kita dah dapat dah equation of parabolik kita. Okey, so kita tengok ada lagi ke next soalan? Ada satu lagi. Kejap. Sampai sini Okey. Dah. Kita tengok pula example 5. Example 5 soalan dia express the equation of parabola in the standard form. Boleh? In the standard form. Okey, kita cuba buatlah. Lepas tu hence find the vertex, focus, sketch the parabola. Vertex dengan focus dia tak minta directrix, tapi but still kalau nak sketch mesti ada parabolik kan. Ada directrix. Okey. So kita start. Y square tolak 8x tolak 6y tolak 23 sama dengan kosong. Sebab dia y square, so y square, y tolak k square sama dengan 4p x tolak h. Boleh? Nak dapat bentuk macam ni kan. So kena fokus dekat y. Okey, y square tolak 6y sama dengan 8x tambah 23. Cikgu alihkan yang y duduk dekat y, x duduk dekat x. Okey. So kita tengok y, kalau kita completing the square kan, dia akan dapat y tolak 3 square tolakkan dengan 9. So 8x tambah 23, stay kat situlah. Okey, so sini akan dapat y tolak 3 square 8x tambah 23 tambah 9. Okey, 23 tambah 9, 23 tambah 9 dapat 32. So kita ada 8x tambah 32 y tolak 3 square. Okey, so tak settle lagi, kita keluarkan 8 kat sini. 8x tambah 8 darab 4. Boleh? Dapat 32 y tolak 3 square. Boleh? Kita alihkan ke sini sikit. Nak dapatkan 4 juga. So y tolak 3 square sama juga dengan
4 darab 2x tambah 4. Boleh? So 2 ni akan mewakili nilai P lah. P ni distance tadi kan. Okey, kita cuba tulis vertex dulu. Sebelum tu kita tengok dulu. Ni adalah open to the right. Boleh? Fokus dekat sini. Vertex kat belakang. Boleh? Open to the right. Okey, kita start dengan vertex. Vertex adalah tolak 4 dan 3. Fokus mesti yang membezakan nanti adalah dekat part CX lah. So tolak 4 sebelah dalam tambah 2 dengan 3. Lepas tu directrix mesti X. Boleh sebab negatif 4 yang efek. Tolak 2. Okey, so kita selesaikan yang belakang ni. F sama dengan negatif 2. 3 directrix adalah X sama dengan negatif 6. Okey, dah kita cuba sketch pula. Okey, kita cuba sketch. Ada part CY. Ada part CX. Y, X. Okey, kita start dengan dia punya vertex dulu. Vertex adalah negatif 4, 3. Negatif 4, 3. Negatif 4. Lebih kurang kat sini. 3 atas sikit. 3. So, sini. Boleh. Lepas tu, negatif 2, 3 duduk tengah-tengah ni sikit. Lepas tu, satu lagi, negatif 6 kat belakang ni. So, yang ni cikgu akan tarik jadi directrix lah. X sama dengan negatif 6. Lepas tu ni akan jadi fokus. Yang lain akan jadi dia jadi macam ni. Okey. Okey, dah siap. So sini adalah negatif 2, 3. Sini adalah negatif 4, 3. Sini adalah negatif 6. Okey, siap. So, secara officialnya kita dah habis. Kita dah habis chapter 4 lah. Okey, nanti next kuliah kita akan masuk chapter 5. Okey. So, kita berhenti dulu sampai sini. Kita jumpa lagi. InsyaAllah next week kita akan masuk kuliah face to face lah. Okey, thank you class. Jumpa lagi.